Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okey, hari ni saya nak buat korang jalan-jalan untuk awal tahun 2023. Okey, jom. Okey, ni area dah jadi, tak tahulah area apa dah, sebabnya dah jadi bukan tempat semai, tapi masih ada lagi tempat yang saya semai kat sini. Contohnya ni pokok ros yang saya semai, CCB dengan White Prosperity. Tak tahu mana satu, tapi inilah diorang. Mana yang hidup tak tahu lagi kan. Ni ada sebahagian yang saya tu tapi mati. Ni pun ada yang mati, tu pun sama. Okey, ni banyak teknik lah saya buat. Ada yang terus cucuk dekat tanah, ada yang saya rendam dekat air, ada yang saya lantak macam tu je, saya letak aje kan. Tapi ikut diorang lah, diorang hidup pun bukan sebab sayang. Kita cuma ikhtiar cucuk je kan, yang hidup bukan kita kan. So mana yang diizinkan hidup, itulah dia. Okay, ni ada anak ni marigold. Anak ni saya semua nak test dia punya benih tu, jadi ke tak kan. So saya try lah campak kat sini. So nampak dia cambah dengan baik lah, meriah kan cambahan dia. So bolehlah guna ni untuk stok memeriahkan lagi saya punya kebun dapur kan. So kat situ ada, dalam ni ada strawberry kecil baru nak hidup semula, nanas, ada kucai, ada benih ubi. Ni memang saya semai benih ubi ni sebelum nak pindah ke tanah. Ada aloe vera tu dah kena tutup dengan rumput semula dah. Ni ada kucai, ada kunyit daun, cekor. Apa lagi? Ada pudina. Pudina sedih. Kan, lepas tu ada beberapa jenis bunga. Daisy, hati-hati, rendili, atau apa dah lagi. Ni ada kesum. Ni tak tahulah, sebenarnya saya nak tanam benda lain, tapi benda lain yang hidup. Tapi ni macam benih maman kan yang keluar. Itulah. Ni yang saya nak tanamnya. Ni pokok keembong. Pokok keembong. Saya ragu-ragu dia punya benih ni hidup lagi ke tak. Saya campak je lah macam tu je, rupanya hidup. Alamak, nak kena pindah nanti ni. Tak pun, biar je dalam ni. Saya malas ni nak tu, tapi biar je, nak test. Benih tu dah lama, saya dah banyak lama terbiar. So tak beranilah nak packing untuk jual kan. Okay. So kat sini air tadahan hujan. Alhamdulillah malam tadi hujan, 2 hari lepas pun hujan. So penuh lah saya punya tadahan ni. Ada azolla dengan selum. Selum. Kok selum. Ni kesepahan. Ni ni apa? Daun selum. Ni daun kesum. Silap lah. Pokok kesum. Okey, kat sebelah sini ada pokok ros. Pokok ros ni saya lupa nama dia apa. Tapi saya sayanglah baka ni. Tapi ada satu je, alhamdulillah. Kan, yang tu dia naik segar. Ni pucuk dia tinggi lah. Dia memang dia bukan jenis menjala yang ni. Dia tak macam CCB dengan White Prosperity. Saya ada satu je ni. Okey, kat sini ada asparagus. Pokok keembong. Memang pokok keembong, ada pokok serai, ada pokok ni kucai. Ada kucai kat sini. Sebelum ni tak nampak kucai sebab dipenuhi dengan pokok keembong semua. Lepas tu saya dah sorting warna, sebabnya saya tak nak kelebihan banyak warna yang dominan kan. Jadi saya nak biar ada variety macam ni. So barulah nampak adanya kucai dekat situ. Kalau tak tertutup ni penuh. Memang ni pokok keembong ni semua saya simpan untuk dijual dekat Shopee, dia punya benih. Kalau macam ni tengok. Yang warna ni dah ada benih dah ni. Dah boleh ambil dah. Nak kena alert lah dia mempunyai, sebabnya diorang pelbagai dan diorang sikit.
benih tu setampuk, segugus tu je kan. Dia punya benih dia. So kat sini pun, sini ada air mata pengantin. Saya nak trim nanti air mata pengantin ni sebabnya dah lambat menjala sangat. Saya sampai masa dia akan merimaskan kan, je saya nak trim bagi botak. Korang, ini adalah salah satu kek embong jenis, saya panggil ni warna magenta rose, sebabnya dia banyak kelopak. Ada satu ni je, maksudnya dia ni dah kena mix dengan baka lain, sudah dapat warna ni dengan kelopak yang banyak. So tak ada benih lagi. Inilah yang dinanti-nanti kan, sebabnya ada satu pokok je yang ni. Yang lain ada juga warna magenta, tapi dia cuma satu selapis je, dia tak banyak kelopak. Okey. Kat situ ada tomato cherry. Ni tumbang-tumbang dah habis tomato cherry saya. Kan. Tapi tak, yelah lalat buah banyak. Kat sini pun ada kangkung. Lepas tu ada kunyit isi. Okey, area ni ada saca inci, ada pokok ros CCB dengan white prosperity. So keliling ni tu ada pokok kacang itik. Pokok kacang itik. Ni pokok ros CCB. Dia dah menjala-jala dah. Okay, saya trim yang ni, lepas tu saya semai baru. Ni saca inci. Okay, dah banyak saca inci ni. Tapi ni last untuk saca inci, sebab nanti kacang itik tu naik. So saya akan tebang pokok saca inci ni. Saya tebang, so diorang boleh bertukar pula yang benih saca inci ni, yang mengering ni, yang akan mengering ni, saya akan simpan untuk benih next pula, untuk saya tanam lagi. Ni ada pokok ros lagi. Okay, saya trim hari tu, diorang cabang dengan baik semula kan. Dah naik tunas baru. Ni pun tunas baru. Okay. Kat sini pun ada pokok kucai. Lepas tu adalah satu pokok pokok kailan lah, sedih, sian kailan tak ada kawan. Ni pokok bawang. Pokok bawang, memang daripada bawang saya beli kat kedai tu, dia tumbuh, lepas tu saya tanam kat sini. Alhamdulillah setakat ni bertahan lama, walaupun diorang dah tempuh penghujung musim hujan. Diorang dah boleh lah kan. Okay, sebelah sini pun ada pokok kucai kat keliling. Ni saya baru letak kompos. Lepas tu kat sini ada pokok sawi yang dah overgrow. Kat sini pun ada pokok ros. Ni anak cucuk ni, saya cucuk. Ada pokok timun je pun tak berapa nak jadi, sedih sangat sebab tak cukup baja. Kat situ tak ada kunyit isi. Okay, ada pokok lada kampung. Pokok lada kampung tu tumbuh sendiri je. Ni kunyit isi juga. Ada pokok kucai meriah. Kan, lepas tu ni ada pokok cuk meranti. Ada kailan. Lepas tu ini ada pokok keledek Jepun. Saya baru je pindah. Saya tak ada buat video pun untuk ni sebabnya saya macam on the spot. Saya datang sini, saya saja tengok pokok dan terus buat kerja. Saya tak perasan, handphone pun tak bawa masa tu. So ni lah pokok CCB, bunga ros CCB. Dia kecil-kecil dan dia wangi. Dia wangi sangat. Tapi dia kecil macam ni. Kalau dia macam sihat, cukup baja, cukup apa, dia berkepuk-kepuk macam ni kan. Kalau dia tak cukup baja, dia keluar satu bunga.
dia tak banyak macam ni. Ni kalau pokok ada bunga berlambak macam ni, maksudnya lebih banyak daripada ni, maksudnya cukup lah pokok tu sihat, bahagia kan, cukup makan semua. Macam tu lah. Okay, ada kampung. So itulah yang tadi. Okay, sebelah sini ada pokok ni, dragon fruit, buah naga. Kat bawah ni ada kunyit isi dengan kucai. Saya ada simpan kunyit isi je paling banyak sebab saya guna isi dia banyak lebih daripada daun dia. So ni pun pokok ros juga. Sebelum ni saya takut nak pindah kat tanah. Rupanya dia sihat, bahagia je dekat tanah kan. Tengok keluar dia punya tunas dia berlambak je kan. Sihat je. Dia tak kisah pun, tak ada masalah pun sebenarnya. So itulah. Secucuk untuk keratan baru pun tumbuh dengan baik. Alhamdulillah, ni keratan baru. So ada kucai, kunyit isi. Lepas tu ni ada kunyit hitam. Ada saya tak ada tempat dah, saya pindah je kat tanah. Ini satu-satunya kunyit daun yang saya tanam kat tanah. Saya tak simpan dekat dalam. Ada kunyit daun lain yang saya simpan dekat polybag, tapi saya nak dispose je benda tu sebenarnya. Ni pokok keembong. Keembong putih. Kat sini saya dah gembur sikit sebab saya nak pindahkan pokok keledek sweet potato Jepun tu. Saya pindah kat sini. So ini adalah baja air yang saya ambil rumput-rumput tu, saya perap dalam ni. Dah lama dah sebenarnya saya boleh guna dah, tapi malas nak guna sebab bau dia kau. Boleh je kalau terdesak nanti nak kena guna, kalau musim panas nak kena guna ni. Tak boleh nak simpan, nak kena sepatutnya kita recycle kan. So ni ada pokok ros juga. Tak ada bunga. Ini white prosperity. Dia bunga dia warna putih. So tu tunas dia saya baru cantas kemarin. So dia naik tunas baru dah. Ini dah anak-anak ni keembong merah dengan pink tu naik balik. Saya baru je clear ni kemarin. Okay. Ni pokok cukur manis. Cukur manis. So ni ada pokok serai. Sini kosong. Nak kata kosong tak juga sebab ada ni kan pegagai air. Ni saya nak remove nanti, nak tanam benda lain. So kat situ ada salah satunya pokok keembong merah. Ini pokok ketum ayam. Apa tu, kambing suka makan. Ayam pun tak tahulah suka makan ke tak, tapi saya nak cantas nanti, nak bagi ayam saya makan. Okay, kat sini ada pokok jambu. Ini pokok jambu ni hidup sendiri tau. Saya dah cantas dah dulu tapi dia naik balik. Tapi sebab dia naik balik, saya biar je lah, mungkin dah memang rezeki dia tak ada dekat sini, so saya biar je. Ini pokok lada kampung. Kat bawah ni ada pokok kucai. Lepas tu ni yang besar ni adalah pokok durian Belanda, tapi dia manis tau. Ni daripada baka yang manis, bukan baka yang masam tu, bukan. Okay. Kat sini ada pokok keembong belang. Cantik. So ni ada pokok kucai dengan pokok bawang. So alhamdulillah diorang masing-masing hidup kan. Walaupun tak tahulah ada yang mati ke tak. Saya biar je. Kat sini pun ada halia. Ni baki daripada saya tanam. Lepas tu kecil sangat kan. Saya itulah pisahkan biar dia ada ruang ataupun dia ada nutrien yang lebih untuk dia hidup. So nampak macam elok je, tapi kecil ni, kategori kecil. Maksudnya tak cukup lagi lah baju. Saya baru letak baju kemarin. So ni sebenarnya kan diorang ni kan, bawang ni bukannya suka panas, tapi dia perlukan matahari. So saya dahan ni diorang Belanda ni, saya ikat dekat tiang.
supaya dia macam kalau tengah hari terik tu dia cover sikit. Macam tu. Ni ada pokok cekor dalam ni. Cekor ni saya tak tahu nak pindah terbiar macam ni, tak sempat nak tukar sebabnya dia membiak dengan pantas. Macam tu. Kat sini ada pokok kucai. Kucai lagi kan. Banyak kucai tempat saya ni. Memang saya tanam toki kucai kan. Ni ada halia. Lepas tu ni ada halia juga, kucai. Lepas tu kat situ ada kacang botol dengan tu. Apa tu? Nama dia bayam Brazil. Itulah kan. Sini kosong lagi. Tapi saya rasa macam ada benih lain tumbuh tu. Nak kena remove lah nanti tu kan. Okey, kat sini pula ada pokok matahari, pokok bunga matahari. Ni antara benih terakhir yang saya ada dalam yang saya belilah. Kat tengah tu saya ada letak benih sorghum tapi tak tumbuh. Tapi alhamdulillah lah tempat ni tepat lah kan untuk matahari kan. Jatuh. So dia gemuk lah sikit. So kat sini ada pokok keladi dengan pokok pandan dengan keembung rose warna pink. Hari tu lawa lagi. Ni tak lawa dah sebab dia dah start nak jadi benih. Jadi dia macam bunga, dia tak lawa dah. Lepas tu ada pula yang makan ni. Tu. Dia tu lah. Suka. Tapi ada banyak lagi benih dia akan keluar. So saya ni simpan sebab nak collect benih dia. Bila start dah dapat collect benih, terus buang. Tak ada nak tunggu biar dia tua ke apa ke. Sebabnya ramai lagi yang menanti nak membesar tu. So dapat benih yang ni, kita remove terus. Okay. Ni ada pokok sorghum. Ni sorghum merah. Ni serangga suka ni. Tengok ada ulat dah makan. Tengok ada ulat makan. Nampak tak? Mana ulat dia tu? Nampak tak tu? Mana kau? Jangan larikan diri. Tu nampak tak? Tu dia. Dia ni geram tu lah. Geli nak pegang tapi geram. Rasa macam nak bagi ayam tu. Ayam saya suka. Okay, kat sini ada juga pokok marigold. Tu banyak marigold yang lama ni dah mati. So anak dia banyak. So alhamdulillah sebabnya sebelum ni saya cuba tanam marigold ni susah tau. Saya banyak kali cuba tanam. Jadi ni baru dia orang punya batch yang benih dia tu dah sesuai dengan saya punya kebun dapur ni. Jadi dia macam mudah lah tu. Kalau tak sebelum ni daripada setompok tu 2-3 je yang hidup. Benih dia tu kan. So daripada 2-3 tu besar, lepas tu dia jadi benih semula. Dapatlah anak dia lagi ni. So nanti penuh lah kat sini marigold. Tak apalah, boleh pindahkan untuk rata-rata dia. So ni pun pokok sorghum. Nampak tak? Tu dia ya tinggi kan, payah nak shoot. Ni sorghum merah sama macam tu. Ni sorghum putih. Dia lain sikit dia punya ni. Dia punya bunga susunan dia lain. Tapi yalah dia kecil je. Ni ada pokok ros juga. Tak ada bunga lagi. Bercambah dengan baik. Ni ada kelompok sorghum juga. Tapi ni kecil-kecil je sebab diorang ramai kan kat situ, dia macam sempit. Sebabnya benih dia dulu dah saya rendam untuk saya jemur. Lepas tu saya terlupa. Tahu-tahu dia cambah. Jadi saya dah cambah. Tak boleh lah. Tak tahulah nak buat macam mana dah kan. Jadi saya letak je lah selambak kat situ. Tu yang jadi rapat macam tu. So ni ada pokok halia. Ni pun deretan halia. Okay. Ni stok guna untuk masak lah. Okay, ni ada air mata pengantin ni.
Saya nak remove dah daripada sini. Ini petang semalam ni saya cantas. Kan, nak buang belah atas. Nak buang, nak bagi clear sebabnya kalau matahari, batas ni tak dapat matahari pagi. So dia dah over sangat kan. Kalau yang macam sebelah sana, dia tumbuh bahagian sisi. Dia banyak melebat bahagian sisi. Jadi dia tak ada mengganggu bahagian tanaman sangat. Kalau yang ni dia melentang kan. Tapi daripada jauh cantik. Daripada jauh cantik sangat, saya suka. Tapi itulah, saya nak tanam bawah ni payah kan. Jadi saya, lagipun kat situ saya nak tukar. Sebab ada pokok ros kat situ. Jadi saya nak tukar dia punya suasana biar pokok ros ni naik cantik kan. Jadi bolehlah. Dia kuranglah juga persaingan dekat tanah tu. Lepas tu pokok air mata pengantin dah besar. Tengok dah. Dia dekat celah jaring ni koyak lah karang kan. Sayang jaring ni. Mahal beli. Saya nak cantas lagi pula dia dah. Maksudnya saya kan dah ada dua kan. Jadi saya boleh lewat pilih mana satu untuk saya cantas habis. Maksudnya tebang bagi remove lah pokok ni. Tak ada kat sini dah macam tu. So itulah. Tapi memang cantik lah sebenarnya. Memang cantik. Okay, kat sini ada pokok terung. Lepas tu ada pokok sawi. Sawi ni ada yang menggatai makan dia. Tengok tu tahi dia. Tu tanda-tanda adanya ulat. Dia ambil kesempatan kan. Mentang-mentang saya tak ada letak racun apa-apa kan. Tapi itulah saya memang tak nak letak racun pun. So mana yang tumbuh itulah dia rezeki saya. Yang mana yang masuk mulut tu lah kan. Ini pokok terung ni saki baki daripada anak benih yang suami saya tanam dekat kebun dia. So ada lebih, saya letak kat sini kan. Saya sayang nak buang. Lepas tu dah besar, saya pindah je lah. So kat sini nampak macam kosong, tapi ada benih dah saya letak. Ada sorghum merah kat sini saya letak. Lepas tu ada ni roselle. Lepas tu ada sorghum putih. Tapi setakat ni diorang tak tumbuh lagi. Dah berapa hari dah. Saya tertanya-tanya juga. Tapi biarlah. Ada rezeki tumbuh, insyaAllah dia tumbuh kan. Kalau tak, kita tanam lagi kan. Jangan putus asa. So kat sini saya baru je kosongkan. Kat sini hari tu ada pokok lobak putih, pokok jagung. Lepas tu kat tepi tu pun ada pokok kunyit. Saya dah pindahkan. Sebabnya pokok kunyit, saya ada banyak pokok kunyit kan. So saya nak kurangkan lah kan. Kat sini pun ada pokok terung. Ini terung mini. Tu ada halia. Tu ada pokok kunyit hitam. Saya dah lama dah tanam kat situ. Lepas tu kan dia macam pupus kan. Dia ada waktu-waktu dia tidur. Jadi selama dia tidur tu dia tak nampak lah. Dia tak keluar lah kan. Ni dia keluar semula. Tengok. Gemuk lah dia keluar daun ni kan. Kat situ ada pokok sengkuang. Sengkuang ni sebenarnya kan, dah terlebih waktu. Saya tersilap. Saya tak tahu macam mana nak tanam sebenarnya. Jadi saya biarkanlah sampai dah ada buah macam ni. Lepas tu adalah kawan tu komen dekat YouTube ataupun dekat Facebook macam tu lah. Saya lupa. Dia cakap sebenarnya tak boleh simpan sampai ada benih ni. Sebab dia takkan ada buah. Isi dia ubi dia tak membesar. Lepas cakap alamak ya ke? Tak apalah. Simpan je lah kan. Buat jadikan dia benih kan. Next time kita boleh tanam lagi. Okay. Macam tu lah dia. So kat situ pun ada pokok ros juga. Hari tu ada penuh pokok keembong kat sini. Saya dah remove lah sebab dah ambil benih dia. Pokok ros dah naik semula. Tengoklah dia ni. Sibuk. Okay, tu je. Alhamdulillah setakat ni
perkembangan kebun dapur, dan saya rasa sangat bersyukur sangat sebabnya ni dah tahun ni masuk tahun keempat saya berhobi kan dengan kebun dapur ni kan. Macam tak percaya juga sebenarnya sebabnya dia tempat ni daripada tanah gersang, lepas tu macam-macam letak macam-macam lah kan. Saya tak tahulah nak cakap macam mana, betapa cabaran untuk jadikan dia macam ni, jadikan rumput tu bahagia untuk hidup atas tanah ni. Kan, sebabnya masa mula-mula tu tak ada. Bukan tak ada. Ada rumput, tapi rumput yang kasar tu kan. Sebab dulu mula-mula ni tanah tolak. Lepas tu bila tanah tolak tu kan dia bogel kan. Dia kena matahari, lepas tu kena hujan, matahari, hujan. Lepas tu benih rumput pun terbang apa semua. So benih tu lah yang hidup kat sini. Lepas tu suami saya nak buat tempat ni sebagai tempat semai. Kalau korang perasan ada tiang besi ni kan. Tiang besi ni asalnya untuk buat tempat semai, macam greenhouse ala-ala macam tu lah. Tapi elok je sempat dia naikkan bumbung plastik tu, ribut datang. Betul-betul ribut datang. So memang collapse lah. Collapse. Memang ada bahagian belakang dengan bahagian sisi tepi ni, tiang tu patah macam tu. Memang bahagian bumbung tu drop macam tu kan. So kalau korang perasan dekat situ ada tiang kayu saya letak dekat area dekat sorghum tadi tu. Ada tiang kayu dekat pokok ros tu. Itu adalah tiang tu tahan besi yang melentang macam tu. Kat situ tempat patah dia. Tengah-tengah ni patah. So saya tahulah nak cakap macam mana. Nak kesian pun ya juga, nak seronok pun ya juga. Sebab yelah suami saya letakkan kos untuk buat ni je dah 1,000 kan. Untuk besi, untuk welding, semualah kan. Dengan simen, sebabnya tiang besi ni dia tanam kan, dengan simen apa semua kan. Jadi tak jadilah dia nak buat tempat semai tu. Maka saya nak buat lah kan. Saya nak kebun dapur kan. Saya tak peduli, saya nak juga. So dah jadi macam rezeki saya lah benda tu kan. So macam saya rasa lah tu rezeki saya. Tapi setakat ni saya tengok yelah kan, macam tu. So kisahnya dulu kebun dapur ni, saya letak, first dulu saya letak daun kering. Lepas tu saya letak kotak. Lepas tu saya letak sabut kelapa. Lepas tu letak daun kering lagi, rumput kering, daun kering lagi. Lepas tu until lah saya dapat shredder. Suami saya repair dia punya shredder tu. Dia ada benda tu dah tahun-tahun. Lepas tu baru sekarang dapat bajet untuk baiki shredder tu, dia punya enjin dia. So dapatlah saya buat wood chip, ramen wood chip. Saya happy sangat sebab ramen wood chip ni antara yang paling efektif untuk baiki tanah. Sebab dia ada semua. Dia ada daun kering, dia ada daun basah, dia ada sumber kayu-kayu kan. Tapi yang mudah untuk mereput. Dia bukan kayu yang keras tu, tak kan. Lepas tu daun kering lagi saya letak, kotak lagi. So lepas tu barulah nampak improve dengan tanah bila saya jumpa cacing. Okay, bila dah jumpa cacing tu, saya tahulah kondisi tanah tu dah ada tambah baik. Maksudnya dia dah lembut. Maksudnya cacing ni adalah salah satu haiwan yang Allah jadikan dia untuk kalau kita tahu dia sebagai rumah kan, tapi secara detailnya dia tu dia berfungsi untuk membaik pulih tanah tu. So kalau kita nak tahu tanah tu
elok ke, sihat ke tak, tengok ada cacing ke tak, macam tu. Kadang-kadang mungkin dia macam keras sikit tapi dia masih ada cacing. Kadang-kadang dia lembut sangat tapi cacing tak ada. Macam tu. Tapi dia salah satu haiwan yang memang membuktikan kondisi tanah tu bagus ke tak bagus. Sebab cacing ni sensitif pada benda-benda terutamanya baju-baju kimia tu, dia sangat sensitif. Dia tak suka, dia panas kan. Lepas tu kalau macam dia kekeringan, gersang, kalau tanah tu botak, dia tak suka sebab panas kan. Lagipun dia tak ada makanan yang nak makan. Macam tu. Kalau kita letak, macam saya pernah letak daun kering, rumput kering kan. Rumput kering tu diorang suka. Sebab dia mudah untuk diproses kan. Sebab saya pernah jumpa masa saya letak rumput kering, sudah berapa lama, seminggu selepas tu saya try selak kan. Dia ada duduk kat bawah tu kan. Dia happy lah kat situ kan. Dia makan apa semua kan. So kalau korang perasan, saya ada buat video yang saya buat longkang tu kan. Sepanjang proses saya buat longkang tu, dah berapa ribu cacing lah saya bunuh. Kan. Tapi tak tahulah, saya sedih lah saya dah terbunuh cacing-cacing tu. Tapi saya suka, saya tahu kondisi tanah ni dah improve sangat kan, sebab memang dah banyak cacing. Tapi saya kena continue masukkan lagi benda-benda yang bagus, yang benda-benda alami, supaya kondisi tanah ni stay. Walaupun dia masih boleh maintain pada waktu yang lama, tapi untuk dia masih perlukan benda-benda luar kan. Untuk macam daun kering, ramir bucip, rumput kering kan, untuk dia generate semula. So microbe dalam ni seronok lah kalau korang perasan. Kalau korang dah kompos, maksudnya kan, kalau kompos korang dah letak macam daun kering ni kan, korang selak kat bawah tu, dia ada satu macam warna putih-putih. Putih-putih tu adalah microbe yang dia berfungsi untuk memindahkan semua nutrien pada tanah dan ke pokok. Dia berlaku proses perebutan, dan dia tu macam cendawan tau. Dia fungus. Dia macam cendawan yang berfungsi untuk merebut, mengekstrak secara nutrien tu untuk tanah serap dan akar dapat. Macam tu. Saya tak dapat nak cakap secara detail lah, secara sains lah apa semua. Tapi apa yang saya faham macam tu. So bila saya tahu macam tu kan, saya baru sedar betapa uniknya Allah jadikan hubungan tanah, tanaman dengan kita tu, betapa dekatnya benda tu kan. Betapa kita memang daripada tanah. Lepas tu kita makan daripada apa yang daripada yang dihasilkan daripada tanah. Lepas tu hanya benda-benda alami. Dan macam korang perasan, saya ada ikan keli kan. Air ikan keli tu sebenarnya bagi saya tak boleh direct pada pokok terus, kecuali pokok-pokok yang dihaskan dan dijadikan untuk tahan dengan air. Macam kangkung, keladi bunting, selom tu, dia memang pokok yang memang tahan dengan air kan. Tapi macam pokok yang dekat darat ni, yang bukan dekat air, dia sistem akar tu tak boleh nak proses air ikan direct, kotoran daripada air ikan terus untuk diserap, tak boleh. Dia nak kena lalui sistem tanah dulu, mikrob tanah proses, barulah dia boleh dapat. Macam tu yang saya faham. Sebab saya perhatikan hasil tu berbeza kan. Walaupun dia kadang boleh, tapi dia tak tahan lama. Dia tak macam yang diproses oleh tanah punya. Dia tak dapat serap 100% nutrien tu. Sebab ada setengah nutrien yang tanah perlu untuk proses supaya akar boleh faham, oh ni makanan saya, macam tu. Kadang-kadang dia tak faham ni bukan makanan saya, macam benda mentah lagi, padahal dia boleh makan, tapi kena proses memasak dulu. Macam tu lah.
Oh, ada satu pokok tertinggal ni, pokok moringa. Saya dah tebang dah dari tu. Pokok moringa si tinggi sangat. Saya dah tebang, baik punya tebang. Lepas tu dahan besar dia tu saya dah buat tiang dah, buat ganti tiang kat situ. Dah tiang tu pun dah tumbuh dah kan. So ni pokok moringa yang tunas baru. Ni dah saya dah berapa kali ambil untuk buat sayur lah. Tadi dia dah bertunas lagi dah. Ni. Dia dah bertunas lagi. Dia sangat sihat kat sini. Alhamdulillah kan. Saya sangat seronok dengan proses membuat kebun dapur ni. Proses macam mana? Projek-projek yang saya buat kat homestay saya selama ni kan, berkaitan dengan pokok. Kalau korang perasan, saya ada projek area bunga tu yang ada banyak pokok ros tu. Lepas tu saya dah remove saya dah tukar menjadi mini food forest. Saya tak ada buat update langsung tentang tu. Dah lama sangat, setahun saya tak buat update. InsyaAllah doakan supaya saya sempat buat update untuk mini food forest tu. Sebabnya yang saya letak dekat situ adalah pokok berkayu. Jadi dia ambil proses yang sangat lama untuk menampak hasil dia lah kan. So tapi itulah sayangnya saya, oleh sebab saya guna phone, memori terhad. Jadi gambar-gambar ataupun video-video berkaitan dengan mini food forest tu, saya dah susah nak collect semula untuk dia buat satu video lah. Saya nak cari semula kan, supaya nampak proses daripada awal dengan akhir lah. Tapi insyaAllah rasa tahun ni dah boleh buat update. Sebabnya dah setahun berlalu dan pokok pun nampak dia punya proses pembesaran, perbaik pulih diorang semua dah nampak. So saya boleh lah, insyaAllah saya nak buat lah, nak update semula tentang tu kan. So macam banyak projek saya buat kan untuk kebun dapur ni pun. Tapi banyak yang macam mana terbatal. Macam projek saya buat longkang tu, sekarang ni kiranya dah terbatal lah kan. Sebabnya saya buat tu masa hujan banyak. Lepas tu kan kita hujan memanglah hujan banyak. But oleh sebab macam mana saya kan nak store macam mana nak tanah ni dapat air banyak, tapi tanaman saya tak boleh yang ada air banyak kan. Macam tu dia jadi macam macam mana nak cantumkan dua benda yang tak boleh duduk sama-sama ni kan. So saya try semula kan untuk belajar balik, tengok video orang lain macam mana diorang buat. So tak ada lain selain letak sungkupan. Sebab sungkup ni dia proses dia dalam proses dia mereput tu, dia akan membantu membaik pulih mikrob. Dia membuat tanah jadi lembut dan dia menjadi sumber penyerap span untuk air. Dan bila span untuk air, dia akan release air tu bila perlu. So dia store air dan dia slow release untuk pokok serap lah kan. Jadi saya terpaksa cancel kan, walaupun saya dah banyak tempat yang saya buat kan. Dah berkata-kata dah saya buat longkang kan. Lastnya saya just macam tu kan. Tapi ada bagus jugalah lepas dah buat tu kan. Jadi banyaklah sungkupan yang saya perlu letak kan. Jadi bila banyak sungkupan tu, banyak sumber-sumber untuk menyerap dan baik pulih tanah tu banyak. Jadi dia bolehlah insyaAllah dapat bantu masalah bila panas kan. Sebabnya bila panas tanah saya kering kontang sangat kan. Saya kena siram. Kadang-kadang tak ada hujan sampai 4 hari 5 hari tak ada hujan. Kritikal lah tanaman saya kan. Walaupun diorang just
macam mana, saya memang kena siram lah kan. Kadang 2 hari tu dah kritikal dah. 2 hari, hari ketiga saya nak kena siram awal pagi. Kena siram baik punya kan. Memang betul-betul lenjun hujan, kuyup lah macam tu kan. Mandi lah. Macam tu. Tapi itulah, memang sungkupan sangat bagus untuk buat, untuk baiki balik tanah kan. Saya sangat sure kan untuk kita macam pokok-pokok, tanah-tanah yang daripada pasu, yang kita pokok dah mati ataupun pokok dah lama, pokok tu dah sakit ke kan, kita nak pindah kan, tanah dia tu, baki dia tu, letak satu tempat, letak sungkupan macam ni, daun kering ke daun basah ke rumput ke apa ke kan, lepas tu tutup. Biar dia kompos, bukan dia, biar dia kompos, biar tanah tu baik semula kan. Kalau ada sisa dapur, letak juga kat situ kan. Bagus sebenarnya. Dia akan baik pulih semula tanah tu, dan dalam masa 3 bulan macam tu dah boleh tengok lah hasil dia lawa. Tanah tu baik semula dan korang dapat kompos yang cantik, tanah yang tip top kan, macam tu. Tak perlu usik pun sebenarnya, korang letak je. Letak dekat atas simen pun boleh buat. Atas simen letak macam tu, tutup lah kan, supaya tak serabut mata ke apa semua kan. Tutup lah dengan canvas ke guni ke apa ke kan. Kalau korang letak kat tanah pun boleh juga, direct dekat tanah pun boleh juga. Kalau korang tutup bagus, elok lah. Sebabnya air hujan akan melenyapkan semua nutrien kan, kalau kompos kan. Tapi kadang-kadang saya buat kompos, saya biar je kan. Saya kadang-kadang, sebabnya kadang kita dah tutup, babi datang kan, dia pergi kongak. Habis lah dia punya canvas yang kita dah tu koyak gabak kan. Dah terbuka kan. Kadang saya biar lantak lah. Ada mana yang ada kat situ, itulah rezeki saya kan. Kadang malas nak fikir kat benda tu. Tapi kalau korang ada, tak ada gangguan, boleh cover benda tu, cover lah kan. Sebab nutrien tu tak lari dan tanah tu akan baik semula, dan korang boleh tanam, jadikan tanah ulangan pula untuk next punya pasu macam tu. Sebab jimat lah sikit, korang tak payah nak beli tanah lain kan. Boleh je kalau korang nak mix dengan tanah lain kan. Tapi tak cukup. Macam mana? Diorang tak ada sumber yang pertama. Ni lah kompos, apa tu, sungkupan ni lah, daun kering, kotak ke apa ke, alami tu tak ada. Tu kalau korang nak baiki secara semula jadilah kan. Okay, panjang pula video kali ni kan. Memang khas untuk tahun baru. So memang kongsikan pada korang cerita-cerita asal macam mana kebun dapur ni. So buat korang kat luar sana yang mana baru nak menanam, so jangan putus asa, jangan takut, jangan putus asa. Dia proses alami. Maknanya kita kena faham, kita kena sedar, pertama kita cuma ikhtiar untuk letak benih, untuk campur tanah, untuk itu ini. Tapi yang hidupkan bukan kita. Itu pertama untuk kita sedar kan. Mana macam nak kena faham juga, alam ni dia macam mana, pokok, serangga apa semua, dia ada law dia sendiri yang kita tak boleh nak usik pun sebenarnya. Kalau kita usik, kita yang efek pada kita. Macam mana kita nak pokok lawa, kita letak bahaja sekian, racun sekian, apa sekian, tapi yang makan kita kan. Sebabnya alam ni ada law dia sendiri dah. Kalau pokok tu tak sihat, dia ada polis dia sendiri yang datang recheck kan. Kalau dia macam terlebih unsur sesuatu ataupun yalah, rezeki tu kan bukannya kita punya seorang kan. Selagi dia belum masuk dalam badan kita, itu bukan kita punya seorang kan. Kita kena berkongsi juga dengan yang lain. Macam mana kalau macam kritikal banyak sangat makhluk perosak apa semua kan. Bertabahlah benda tu. Saya dah banyak kali alami. Memang kadang sekali tanam pokok sayur, daun, sawi, kailan, pakcoy apa semua kan. Tanam tak hidup. Lepas tu tanam hidup, serangga makan.
Lepas tu tanam hidup, tak sempat besar, akar dah mati. Lepas tu itulah biasa, yang tu. Tak pun bila dah besar pun ada ulat datang. Biasa ulat ni dia suka bila dia kecil. Bila dah besar tu ada ulat, tapi tak, kita boleh ambil bahagian lain kan. Kita boleh ignore je ulat tu, macam tu. Sebenarnya ulat dia ada fungsi dia sendiri. Bukan sekadar itu rezeki dia untuk dia makan, tak. Tapi dia ada sebab kenapa Allah jadikan dia makan kat situ. Dan kita still boleh makan lagi. Macam tu. Jangan stres sangat kalau pokok tu rongak ke apa semua. Jangan. Sebab kita macam mana, kita tak tahu fungsi tugas dia apa kat situ. Tapi kita kena tahu yang buat law tu, yang buat kita kan. Yang buat law untuk alam tu bergerak, ada serangga apa semua tu, yang buat kita kan. Dia lebih tahu apa yang kita perlu, macam tu. So apa yang sempat besar, kalau korang nak bersaing sangat dengan ulat tu, cepat-cepat je ambil. Bila dah besar, ada 5 daun, 6 daun, nampak macam ada rupa sikit, ambil makan, macam tu kan. Jangan bagi dia cepat-cepat kan. Sebab yelah macam tu lah persaingan kan. Tapi jangan selalu stres sangat. Benda tu alami. Kadang-kadang macam tempat saya ni kan, panjang pula. Boleh ke? Stay sekejap ya. Suami saya kan buat komersial. Jadi dia banyak guna racun. Walaupun racun tu just untuk yang slow, tapi dia still ada racun kan. So segala serangga macam lalat buah, tempat saya ni kan, saya tak ada letak racun langsung. Maksudnya tak ada perangkap pun tak letak kan. So macam tomato tu kan ada lalat buah. So saya akan ambil tomato tu sebelum dia ada urutan ulat. Kalau korang tengok kat tomato tu kan, dia ada, kalau tempat dia cucuk tu, dia ada macam ada aloe halus tu. Kalau ada aloe halus tu, maksudnya ada ulat dah dalam tu. So saya ambil sebelum ada aloe ulat tu kan. Kadang-kadang dia masih hijau tu tak perasan sebab tak nampak. Kalau dah merah nampak. Kadang-kadang saya biar je, saya makan je kan. Sebabnya dia masih kategori benda yang kita boleh makan. Ulat tu kadang-kadang dia tak berdarah kan. Kadang-kadang itulah alami kan. Kadang-kadang rezeki dia biar je. Sebab dia makan cuma isi, dia bukan makan biji benih. So kita tunggu je yang next punya batch daripada benih tu yang jatuh buruk tu. Tunggu je dia tumbuh semula. Dan insyaAllah next punya tu dia akan improve dengan lebih baik. Sebabnya dia dah biasa dengan tanah kita. Macam tomato kan, saya baru first tanam. Untuk second batch insyaAllah saya doakan dia. Saya mohon agar Allah rezekikan saya pula next tu buah yang baik dan tak dia kena makan ulat. Tapi dalam pada masa yang sama kita kena improve lah tanah. Improve tanah dengan secara semula jadi. So tanah ni pokok dia akan membina dia punya antibody dia sendiri. Dia akan ada pelindung dia sendiri daripada serangga-serangga. Macam tu. Macam kita lah, kita nak makan benda, kita nak sihat, nak makan benda yang alami, yang segar, yang sihat. Macam tu. Macam pokok dia perlukan tanah yang segar, yang alami. Boleh antibody pokok tu improve secara semula jadi dan lebih kuat. Macam tu. Kan? So dah lah dulu, penat dah cakap kan. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. So kalau korang yang sama-sama dalam keadaan sedih ke macam mana, cubalah cari pokok kan. Kita tahu sebab pokok ni dia sentiasa berzikir pada Allah kan. Kita tenang macam tu. Walaupun tak kisahlah apa pun kan. Yang penting pokok ke kan. So jumpa lagi InsyaAllah dalam video akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye.